fantastic. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Segala apresiasi saya hulurkan kepada pensyarah kita, Puan Fazliatin binti Ahmad, pensyarah subjek BMMP 1134, keterampilan berbahasa, rakan-rakan seperjuangan dan hadirin yang dihormati sekalian. Di sini ingin saya lahirkan rasa kesyukuran kerana diberi peluang keemasan dalam negara yang aman dan damai. Suasana pagi yang gelap zahirnya bertukar cerah memberi laluan kepada saya untuk menyampaikan sebuah ucapan yang bertajuk halangan komunikasi dalam sesi kaunseling. Pendengar yang dikasihi sekalian, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, mari kita terus bercinta dengan tajuk yang saya bawakan hari ini dengan pendefinisian frasa demi frasa. Halangan membawa maksud aral, gangguan, rintangan ataupun tegahan dalam menjalankan sesuatu perkara. Komunikasi pula ialah perhubungan. Sesi merupakan satu jangka masa ataupun tempoh, manakala kaunseling merupakan proses teratur yang melibatkan perbincangan rapi tentang masalah yang dihadapi oleh seseorang dan usaha untuk mengatasi atau menyelesaikan menerusi bimbingan dan nasihat. Hadirin yang dihormati, halangan yang paling besar semasa menjalankan proses kaunseling ialah komunikasi yang tidak berkesan antara klien dengan kaunselor. Halangan ini boleh menyebabkan suatu sesi kaunseling tidak dapat berjalan dengan lancar. Di samping permasalahan dasar, terdapat juga permasalahan psikologi yang menjadi halangan dalam kaunseling. Halangan-halangan ini boleh dikenal pasti melalui beberapa isu yang akan saya bangkitkan sebentar lagi. Sebelum itu, izinkan saya untuk menerangkan terlebih dahulu aspek yang perlu dikuasai oleh seorang kaunselor untuk mencapai sesi kaunseling yang berkesan. Terdapat dua keterampilan yang harus dikuasai oleh kaunselor, iaitu keterampilan utama dan keterampilan pendukung. Keterampilan utama melibatkan satu tahap kaunseling, iaitu merespon. Manakala keterampilan pendukung pula merujuk kepada keterampilan mendengar secara aktif, fokus dan mengikuti perbicaraan dan menggali lebih dalam konfrontasi dan sebagainya. Seorang kaunselor haruslah mempunyai keterampilan mendengar secara aktif kerana tujuan teknik ini adalah untuk meningkatkan kualiti mendengar isi perbicaraan klien maupun tingkah laku yang ditunjukkan oleh klien. Secara tidak langsung, kemahiran mendengar secara aktif ini akan membantu untuk membina kepercayaan daripada klien. Melalui teknik ini akan muncul pengaruh positif, iaitu mereka akan berasa selesa dan bebas mengungkapkan apa yang ingin mereka ceritakan. Aspek kedua ialah fokus dan mengikuti perbicaraan. Fokus dan mengikuti perbicaraan merupakan dua istilah yang saling berkait.
Fokus bermaksud menumpukan perhatian kepada apa yang diceritakan daripada klien, manakala mengikuti perbicaraan bermaksud mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh klien. Kedua aspek ini merupakan kejayaan awal mencipta hubungan dalam komunikasi, sehingga kedua teknik ini perlu dikembangkan dan digunakan secara efektif oleh kaunselor. Teknik ini mempunyai 3 komponen penting, iaitu kontak mata, tingkah laku non-verbal, dan ungkapan verbal. Kontak mata merupakan satu indikator yang penting pada saat kaunseling berlangsung. Hal ini menunjukkan bahawa kaunselor tertarik dengan apa yang terjadi kepada klien. Namun, ada juga perkara yang harus diberi perhatian, iaitu kontak mata. Kontak mata yang dilakukan tidak haruslah mengganggu keselesaan klien. Kontak mata dapat menjadi hal yang positif dan juga negatif. Oleh itu, kontak mata ini penting kerana dengan kontak mata akan membuat klien berasa didengar dan diperhatikan. Baik, hadirin yang dihormati, jika hendak saya jelaskan satu persatu aspek dalam sesi kaunseling, sudah tentu akan banyak memakan masa. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan teruskan membincang tentang isu halangan komunikasi dengan mengupas satu persatu isu yang berkaitan dalam sesi kaunseling. Isu pertama berbunyi, kaunselor mendengar secara memilih. Apa yang dimaksudkan dengan kaunselor mendengar secara memilih? Kaunselor hanya berminat kepada cerita-cerita klien yang amat menarik. Namun apabila tiba masanya klien menceritakan tentang masalah mereka, kaunselor menunjukkan rasa bosan dan tidak berminat terhadap masalah klien tersebut. Hal ini akan menyebabkan klien beranggapan bahawa kaunselor tidak menumpukan tumpuan yang baik kepada penceritaannya. Klien juga beranggapan bahawa kaunselor tidak berminat untuk membantunya, sebaliknya hanya berminat untuk mendengar cerita-ceritanya. Maka situasi ini menyebabkan kaunselor tidak dapat untuk mengetahui punca sebenar masalah klien tersebut. Seterusnya ialah kaunselor kerap mencelah atau menyambung. Hal ini akan menyebabkan penceritaan klien menjadi tersekat dan terganggu. Klien tidak dapat kepuasan untuk bercerita dalam sesi dan sesi kaunseling tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar. Klien juga akan merasa bosan dan marah kerana kaunselor tidak menghormatinya dan bertindak terburu-buru. Klien juga tidak dapat bercerita dengan lancar dan tidak selesa untuk menyambung penceritaan mereka. Di samping itu, halangan dalam proses kaunseling berlaku apabila kaunselor kerap memberi arahan dan mengkritik. Sikap ini menunjukkan bahawa kaunselor memilih dalam menjalankan sesi kaunseling. Apabila kaunselor memberi arahan, klien akan berasa seolah-olah mereka disuruh bercerita ataupun dipaksa bercerita untuk bercerita tentang masalah mereka dalam keadaan mereka tidak bersedia. Apabila klien mula bercerita, kaunselor dengan mudahnya mengkritik klien. Hal ini pula akan menyebabkan klien merasa bersalah dan dia akan merasakan bahawa semua masalah tersebut berlaku disebabkannya. Masalah dalam proses kaunseling juga adalah apabila semasa sesi kaunseling dijalankan, fikiran kaunselor menerawang dan tidak fokus terhadap cerita ataupun luahan klien tersebut. Kaunselor seakan-akan malas dan tidak suka menjalankan sesi, manakala klien akan merasakan bahawa kaunselor tidak mahu mendengar masalah dan kaunselor seperti tidak menyenangi kehadiran klien pada sesi tersebut. Selain itu, kaunselor gemar menyindir atau memuji klien secara berlebihan. Hal ini akan menyebabkan klien berasa tidak selesa dan terasa hati. Selain itu, kaunselor juga gemar menyiasat dan membuat penghakiman awal yang mana kaunselor akan menyalahkan klien sekiranya dia melakukan kesalahan. Pada masa ini, klien akan merasa dirinya dipersalahkan dan mendapat kritikan dan kutukan daripada kaunselor. Proses kaunseling akan tergantung kerana klien akan bertindak untuk berdiam diri dan tidak meneruskan penceritaan. Klien juga terganggu apabila kaunselor gemar dan kerap memberi
memberi nasihat. Kaunselor hanya tahu memberi nasihat, menyuruh dan melarang klien melakukan sesuatu. Hal ini akan menyebabkan klien akan rasa terikat dan tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Kesimpulannya, bimbingan dan kaunseling merupakan salah satu bahagian penting dalam pelaksanaan program pendidikan. Dalam layanan bimbingan dan kaunseling, kaunselor memiliki peranan utama dan tanggungjawab yang penting dalam keberhasilan layanan bimbingan dan kaunseling tersebut. Sebagai tenaga profesional, kaunselor diharuskan memiliki kompetensi dan keterampilan berbahasa yang memadai sebagai modal utama dalam memberi layanan kaunseling. Oleh itu, dapat dibuktikan bahawa keterampilan berbahasa seorang kaunselor amat penting dalam menjalankan sesi kaunseling yang berkesan. Baiklah, sekian sahaja ucapan saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.